Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dr. Rina dah berdiri ni. Okey. Selamat pagi kepada semua warga KT Show dan juga peserta-peserta yang sudi menghadirkan diri pada pagi ini. Jadi pada pagi ini kita telah menjemput Dr. Alina dari fakulti saya, Jabatan Biosains. Kita akan minta Dr. Alina lah untuk bercerita sikit lah tentang bagaimana cara-cara untuk menyemai anak benih. Jadi sebelum kita tanam pokok, kita kena tahulah macam mana dapatkan anak pokok. Kadang-kadang kita tanam anak pokok dalam benih tak jadi, mungkin ada kaedah-kaedah lain. Jadi Dr. Alina ni sebenarnya seorang pakar tumbuhan lah, bidang dia adalah bidang tumbuhan, plant biology. Saya kita panggil Dr. Alina boleh ya? Plant biology. Jadi pagi ni Dr. Alina akan berkongsi sikit lah, mungkin dalam setengah jam tu kita termasuk Q&A. Selepas Dr. Alina dah terangkan teori, kita akan keluar untuk buat praktikal. Kita dah sediakan tray-tray tu, pelbagai alatan untuk kita buat sesi menyemai ataupun kita panggil germination session. Okey, saya serahkanlah tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Dr. Alina di hadiran. Okey, terima kasih Dr. Rohim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia. So, seperti yang nampak kat depan, topik hari ini saya nak share cara-cara ataupun proses-proses yang kita nak kena tahu sebelum kita menanam pokok lah. So, proses tu senang saja, yang kita panggil percambahan biji benih. Okey? Alright. Kenapa tak turun? Sekejap ya. Okey. Okey, untuk dia dah bergerak. Okey, untuk pada hari ini saya akan terangkan sedikit definisi percambahan. Apakah faktor-faktor yang terlibat semasa proses percambahan itu berlaku? Lepas tu, apakah alat-alat yang perlu untuk kita buat proses percambahan? Dan sedikit berkenaan struktur biji benih. Okay? So, sebenarnya kalau kita lihat tajuk percambahan itu, kita boleh nampak keyword dia situ, cambah. Okay, cambah tu maksudnya germinate lah. Okay, so selalu untuk proses percambahan ni, yang paling senang, mesti ada biji benih yang berkualiti dan mesti ada persekitaran yang optimum untuk biji benih ini bercambah. So, macam mana nak tahu kualiti tu kan? Kualiti, kalau kita nak tahu kualiti biji benih, selalunya kita kena beli di nursery ke ataupun pusat pertanian yang dipercayai. Dipaketkan dengan baik contohnya. Selalunya kalau biji benih ni dia ada life shelf dia. Maknanya dia punya umur lah. Kalau kat kampung-kampung selalunya mak-mak kita ambil biji benih ni daripada tanaman yang ada tu, yang telah dikeringkan dia punya biji benih ni. Pun boleh lah. Tapi kalau kita beli di nursery ke di pusat pertanian, semasa kita beli paket tu, kita kena tengok dia punya expired date. Ni tak ada expired. Ni tak boleh bawa dengan tak ada harga dia. Saya pergi paket kat tempat lain kan. Okey. So dia ada apa ni? Expired date kat belakang. Yang tu berapa lama? Selalunya dalam tempoh 2 tahun. Okey, sebab itu bila kita beli biji benih kat dalam nursery tu ataupun mungkin dekat Jasco ke kan, dia dipaketkan dalam kertas. Lepas tu dalam kertas tu dia ada plastik lain. Okey, plastik tu plastik yang khas tu dia untuk mengelakkan daripada moisture masuk ke dalam biji benih. Sebab kalau moisture tu masuk dalam biji benih tu akan rosak dengan fungus. Selalu biji benih berkualiti, kita nak tengok, kita kena tengok selepas proses percambahan tu berlaku. Kalau nak paling berkualiti 100% bercambah, itu paling berkualiti. Selalunya antara 60 ke 100% lah. Melihat kepada biji benih tu sendiri macam mana. Okay? Saya perasan kadang-kadang biji benih tu boleh tongkat, dia ada warna tu. Itu apa maksudnya? Okey, yang ada warna tu sebenarnya dia adalah fungicide. Fungicide ni adalah sejenis serbuk yang serbuk untuk menghalang kulat datang. Racun kulat. Racun kulat lah. Racun Maksudnya kulat. elakkan benda tu berkulat lah. Tak rosak. Kalau tak rosak sebab biji benih ni dia kena kering. Sekarang kita tengok pokok ketumbar kan, kenapa hijau pula dia tiba-tiba kan? Dia ada racun kulat. Yang itu sebenarnya kalau kita tahu, masa kita buat proses percambahan biji benih kena pakai glove lah.
Untuk selamat kan, lepas tu takut kita termasuk mulut ke, racun tu masuk dalam mulut kita lah. Tapi kalau sikit je mungkin tak ada masalah lah. Kalau di kuateri ada kanak-kanak kecil atau bayi kan, ingat gula-gula kan, masuk mulut. Okay. Ada pantang larang ke? Ada pantang larang untuk biji benih ni? Ikut saintifik tak ada pantang larang. Dia okey je lah. Kalau dulu kita dengar, masa tanam pokok jagung jangan bercakap. Kalau bercakap, biji dia tak lengkap contohnya. Ada no such thing that lah. Tapi dari segi penjagaan biji benih tu ada apa-apa? Penjagaan biji benih kalau dia macam ni, dia ada kriteria lah. Satu, dia mesti kering. Mesti kering. Lepas tu dia mesti dalam keadaan sejuk kalau untuk disimpan lama. Maksudnya dalam peti ais okey lah? Ya, dalam peti ais 4 degree Celsius lah. Jangan masuk dalam freezer. Yalah. Okey, kalau freezer nanti dia frozen, embrio tu frozen, nanti bila kita ditor dia, selalunya dia akan rosak terus. So, kalau untuk biji benih yang kita khatulistiwa ni, tropika, masuk peti ais biasa pun dah okey dah. Maksudnya campur dengan yang biji-biji kat kasut tu okey lah? Biji-biji dekat Kasut ni, apa nama dia tu? Yang kita selalu letak kasut biar elakkan dia. gel. Boleh? Okey lah tu kan? Elak dia Tapi daripada kalau nak beli gel tu banyak-banyak, ambil kat kasut je. tak cukup kan? Okey? Boleh lah Tak kan? ada masalah, boleh. Okey. Faham? So, pencambahan tu biasa kita nak pencambahkan dia, kita kena pecahkan biji benih lah. Bukan pecahkan secara ambil lesung, tumbuk tak. Maksudnya kalau kita tengok struktur biji benih, kita ada cotyledon. Lepas tu kita ada testa. Testa tu dia kulit biji benih. Cakap biasa kita kata kulit. Jadi apabila keadaan sesuai, proses pencambahan itu akan bermula apabila radikal dengan plumul keluar. Radikal tu dia akan jadi akar, plumul dia akan jadi pucuk. Okey? So biasa biji benih kita tahulah dia proses penderungan. Maksudnya organ jantan dan betina tu dikarungkan, lepas tu baru dapat bunga, lepas tu dia jadi biji benih. Okay? Dan biji benih ni dia produk daripada produk penderungan lah. Kalau pokok yang tidak ada penderungan, selalunya kita tak akan dapat biji benih. Dan itu kita panggil pembiakan secara vegetatif. Maksudnya kita nak batang bentuk dah bedok ataupun pakai umbisi dan sebagainya. So biji benih ni maknanya kalau kita lihat di pasar, dia pelbagai ada banyak rupa bentuk dia. Okay? Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang warna-warni. Semua tu mengikut kepada jenis pokok. So, yang ni saya dah bawa biji benih daripada, ini sebenarnya daripada rumah, tanam kat rumah. Yang bawah ni confirm lah, yang ini memang beli. Sebab yang ni, siapa kenal yang ni? Ya. Ke bayar. Okay, dah hampir tepat tu. Tapi okay. Yang sana adalah sawi, yang sini adalah kailan. Okay, alright. Hidroponik. Nanti kita tanam. Okay. Yang ni kacang lah. Biasalah kita boleh nampak kacang. Kalau kita tanam di luar, buah tu kita kena biarkan kering di pokok lebih baik. Kacang apa Dr. Lina? Kacang panjang. Okay. So, ini kacang panjang. So, kalau kita tengok kacang tu macam-macam kan? Kacang merah, ada kacang merah, sewarna merah, dia Betul. dan sebagainya. Kalau beli biji benih ni kan, daripada kan kalau kita pergi macam pasar raya ada satu kawasan macam spice kan. Kita beli yang kat situ, kita beli ketumbar, kita beli jintan. Okey ke yang itu? Boleh, tapi Kan sebab itu lebih murah kan? lebih murah, tapi tidak dijamin lah dia bercambah. Sebab ada setengah yang rempah-rempah ni dia proses manufacturing kan, dia melalui proses tu mungkin ada embrio dalam biji benih rosak. Tapi boleh. Saya ada baca juga kalau biji benih ni nak pastikan dia boleh bercambah, kalau dalam air yang timbul kita buang. Ya, betul. Kan di situ itu kan. Cara dia saya buat situ lah. Jadi yang timbul saya buat masak ah. Yang tak timbul tu saya boleh tanam.
Boleh, tak ada masalah. Yang tu sebab apa kita buat macam tu? Sebab apabila biji benih tu elok, embrio kat dalam dia dikatakan hidup. Kan? Hidup dan dia berat. Berbanding dengan embrio yang rosak, selalunya dia rosak, dia akan mati. Semua sel dalam tu mati. Sebab itu bila kita masuk dalam air, dia akan timbul. Itu konsep. Kita kerambi. Yang timbul tu kan? So jadi ahli nujum ah. Jadi ahli nujum. Itu konsep yang mudah lah kalau kita nak check dekat rumah biji benih kita bagus tak bagus. Kita masuk dalam air, mana yang timbul dia kena buang, mana yang tenggelam boleh kita Tenggelam tu betul kan? Tapi kalau kita beli di kedai-kedai yang bertauliah, insyaAllah tak ada masalah lah. Cuma mungkin peratus pencambahan dia berbeza mengikut brand-brand yang kita beli. Okey, biji benih ni, kenapa perlu biji benih? Biji benih ni dia melindungi embrio. Okey, ni biji benih yang kita panggil. Dalam ni dia ada embrio. Dalam ni ada embrio dan embrio ni terdiri daripada zygote dan lain-lain kawan-kawan dia lah. Ni kalau cakap scientific bio nanti susah nak faham. Okay. Kalau kita nak tengok ni biji benih ni, kat mana embrio dia yang kita nampak warna putih-putih kat hujung ni. Jadi bila kita buat proses pencambahan, ada setengah orang bila nak cepatkan proses pencambahan dia create, apa dia panggil create, clarify, dia bagi luka sikit. Dia sedang terkeluar kat situ dah. Supaya nanti air boleh masuk dan embrio boleh bercambah. Sebab itu kita boleh rendam atau letak dalam sponge yang ada air lah. Tapi biji benih ni, kalau keadaan tak sesuai, dia akan jadi dormant. Dormant maksudnya fasa rehat, dia tidur. Maknanya dia reservekan dia punya biji benih tu untuk keadaan yang lebih sesuai nanti, baru dia bercambah. Dia tak nak cambah, dia diam. Dia diam, dia tak nak cambah sebab itu memang apa? Tunggu lama lah, mengajuk je. Okay, so tu biji benih macam ni. Kalau biji benih kawasan tropika macam tempat kita Khatulistiwa, biasanya tempoh dia ni singkat. Maknanya hidup dia punya life cycle dia pendek. Kalau kawasan yang temperate, dia shelf life dia lebih panjang sebab mereka ada musim-musim tertentu. Apabila waktu apa tu panggil autumn, luruh ataupun sejuk, mereka jadi dormant. Maknanya dia mendiamkan dirilah, berehat. Apabila keadaan sesuai pada waktu musim bunga dan panas, dia akan berlaku proses pencambahan. Okey, so tu biji benih macam tu lah secara umum. Okey, biji benih ni ada beberapa jenis. Paling umum ada biji benih dengan endosperma dan tanpa endosperma. Biasa kalau yang tanpa endosperma ni adalah jenis-jenis pokok monokot. Pokok monokot ni macam jagung dan kawan-kawan jagung lah. Kawan-kawan jagung, banyak jagung kan. So yang endosperma biasa pokok-pokok yang memang ada endosperma yang banyak. Kalau kita nampak kat bawah tu pokok jagung, endosperma dia separuh je. Kalau yang atas tu hampir keseluruhan biji benih tu adalah endosperma. Lepas tu selalu endosperma ni dia ada tisu tertentu lah yang dipanggil eleuron. Jadi tisu endosperma ni kalau kita nak cakap biasa, kita sebenarnya nak bagi tahu embrio tu akan dapat makanan daripada endosperma. Macam kita baby dalam perut, ada rahim dalam tu, dia dapat makanan dalam tu lah melalui ibu dia. Tapi biji benih tak lah, dia tak lekat pada ibu dia kan. Okay? So bagi pokok-pokok yang tanpa endosperma, selalunya endosperma ni akan jadi cotyledon. Cotyledon tu adalah tempat di mana makanan disimpan untuk diberi kepada embrio yang akan membesar menjadi anak pokok. Okey, kedormanan tadi, dormant. Apabila persekitaran tak sesuai, itu kita panggil keadaan dormant lah. Contohnya kurang oksigen atau kurang penggunaan, terlalu kering dan sebagainya lah. So kalau untuk pencambahan, kita perlukan air, oksigen dengan suhu yang optimum. Okey, yang ni yang paling penting. Faktor yang mengawal pencambahan yang pertama sekali adalah air. Okey, so biasanya biji benih tu salah ejak ada satu ketinggalan. Biji benih macam ni selalunya dia memang sangat kering. Kering kalau dia
basah dia akan bercambah. Contohnya kerana kita tinggalkan buah kacang contohnya. Kacang kan, kacang panjang tu kita lupa nak ambil sampai dia kering. Lepas tu hari hujan nanti dia boleh bercambah dalam kelongsong kacang. Betul? Tapi maksudnya kita memang tak sempat lah tengok pokok kacang tu. So kalau kita ada kat rumah biji buah-buah tertentu lah, bukan semua buah boleh kita buat untuk hasilkan biji benih sendiri. Okay? Bukan semua. Tapi kalau yang biasa kacang kat rumah, bende, semua tu kita boleh ambil biji benih dia apabila buah dia kering. Boleh kering di pokok atau kita dah matang, kita keluarkan, kita letak di tempat panas. Bagi dia kering dulu. Air ni untuk melembutkan kulit supaya nanti pelumur radikal tu boleh keluar dengan senang. Okey, suhu biasanya kalau sayur antara 24 ke 30. Tapi tak payahlah ukur. Sebab itu apabila kita campurkan biji benih, selalu kita letak dalam keadaan yang sesuai, ataupun kalau dalam tanah kita kena kambus sikit. Okey, sebab suhu tanah tu dia berbeza dengan suhu yang kat luar. Okey, dan suhu ni untuk campur berbeza-beza mengikut pokok. Okey, oksigen. Sebab apa biji benih ni perlu pengudaraan atau oksigen? Selalunya disebabkan mereka perlu melakukan proses respirasi. Sebab itu apabila kita kalau kita buat proses percambahan secara normal di rumah, selalu kita akan letak contohnya ni kan, tisu ni macam substrate lah. Jadi kita masuk dia macam ni, lepas tu kena letak air, lepas tu kita letak dia ni, biji benih ni, lepas tu kita kena rendis air lah, lepas tu kita tutup. Okay, tutup ni selalunya kita digalakkan letak di tempat yang gelap. Sebab apabila keadaan gelap ni, dia akan merangsang satu biochemical punya proses kat dalam biji benih tu untuk certain hormon keluar. Maknanya kita suruh dia bercambah. Sebab itu kalau kita tanam di tanah, kita kena kambus sikit. Bukan letak macam tu je. Ataupun setengah orang dia akan bungkus dengan plastik hitam. Kalau kita letak dalam kambus yang legap ni bagus Ya betul. Lagi cepatlah dia bercambah. Sebab cahaya tu dia akan merencatkan proses percambahan. Maksudnya dia lambat sikitlah akan bercambah. Oh iya, cahaya dia tarik. Itu untuk percambahan dia tak sama. Sebab dia Dah keluar tak apa? Dah keluar tak apa. Perlu cahaya matahari. Keluar jangan bedakan. Betul. Salam malam. So jadi bila kita buat percambahan di rumah, biasa kita letakkan di dapur kan. Nanti kita akan nampak ada wap-wap air keluar. Wap air itu disebabkan oleh proses respirasi berlaku. Jadi proses tu akan menghasilkan tenaga. Jadi embrio dekat dalam biji benih akan gunakan tenaga tu untuk dia membesar menjadi radikal atau pelumur lah. Selalu kalau percambahan ni radikal akan keluar dulu. Radikal ni macam akar. Akar tu dia akan keluar dulu, baru dia keluar yang daun tu Okey. Lepas tu kalau banyak sangat air, tenggelamkan sangat pun tak boleh, lemas dia mati sebab kekurangan hipoksi lah, kekurangan udara. Okey. Untuk pencahayaan, kebanyakan biji benih perlukan kawasan yang gelap. Namanya ruang tu mesti sama ada kalau tanah kita kambuskan, ataupun kalau kita buat macam ni kat rumah, kita kena balut lah. Dia masuk kabar ke apa, kita tinggalkan. Lepas tu setiap hari tu pergi jenguk lah. Kita lihat tu pun boleh kan? Ya? Kita lihat tu pun apa tak apa. Boleh. Tak biasa pun boleh. Tak ada masalah. Nak balut dengan kain buruk pun boleh. Asalkan dia gelap lah. Nanti hari ni, masa lepas kita habis sesi Dr. Rina tadi, kita akan bagi orang tray tau. Germination tray untuk semai anak benih. You all bertanggungjawab pastikan bercambah. Sebab kita akan gunakan pokok tu untuk transfer semula kat sini. So you balik bilik nanti, you letak bawah katil ke tempat yang gelap. You make sure dia hidup tak hidup siap. You have a responsibility kena bertanggungjawab. Betul, boleh letak bawah katil. Tak dalam
Telur laci boleh? Tak ada masalah kalau kapal tak ada kan? Okey. Okey, untuk pencambahan tadi kita sebut suhu. Ya betul. Dia ada booster yang tambahan lah, macam contohnya air ke apa untuk tambahan, ataupun cukup kadar air. Selalunya air saja. Tak perlu booster. Tak payah, tak payah. Tak perlu letak AB ke tak perlu lah. Tak perlu. Nanti dia keluar benda lain pula. Takut juga. Okey, jenis pokok sayur-sayur berbeza, perlukan suhu optimum berbeza. Okey, maksudnya kat sini bila kita buat pencambahan ini, janganlah kita letak biji benih di tempat yang panas. Memang dia tidak cabarlah, dia akan rosak tu kan. Okey, hari pencambah pun setiap biji benih berbeza-beza bergantung pada jenis sayur lah. Selalu, okey, hari itu ini contoh-contoh aja biji benih ni semua orang kenal lah. Ini bende ni nanti bende ni kulit dia keras. Jadi kita advise kalau nak ditanam, kita rendam dulu dalam air suam. Sekurang-kurangnya 4-5 jam. Kalau nak direndam lama 1 malam, pastikan air biasa dan kita tunggu besok pagi-pagi baru kita terus semai dalam tanah. Kau tak tinggal masak. Sebab dia kulit dia keras, dia tebal. Lepas tu kalau yang apa ni, kacang-kacang ni pun sama juga kalau nak buat. Tapi selalu kita tak buat lah. Kacang ni terus dia tanam dalam tanah. Dan mesti keadaan basah lah selalunya, dan kita siram pagi dan petang. Bagi sawi dengan kailan, biasanya kita tabur saja. Tabur je kat atas tu lepas tu renji-renjiskan sikit tanah bagi dia tenggelam Okey. Itu untuk suhu. Okey, untuk tadi kita biji benih sebenarnya adalah pembiakan reproduktif. Kalau yang lain-lain selain biji benih kita panggil pembiakan vegetatif. Yang ini tadi Dr. Nur Rahim ada inform nak tanam halia, kunyit dan sebagainya. So yang ni keluarga halia lah, Zingiberaceae. Selalu halia kunyit ni kalau kita nak tanam, pastikan dia ada mata tunas keluar. Ini kita beli daripada market, pasar ke, supermarket ke, tunas dia keluar baru kita ambil. Tunas ni kalau macam tu sebelah kiri banyak sangat dia punya OBC, so kita kena potong. Ambil yang situ je lah. Ya, betul. Ambil yang potong sikit lah. Banyak sih ya. Kalau kantan pun sama. Okey, sebelah tu saya tunjuk bunga kantan sebab ada orang memang cakap kantan boleh ditanam daripada biji benih. Memang betul. Boleh tanam kantan dalam biji benih. Biji benih ni kalau bunga tu matang dia akan berwarna hitam. Tetapi proses dia sangatlah panjang. Lama sangat. Baik kita tanam lalu pakai EBC. Okey, pakai itulah. Okay, lepas tu kita ada tuber atau OBC, yang ini kawan-kawan ubi. Batang yang YouTuber. buka tu dia guna untuk simpan makanan supaya dapat memberi kepada OBC tadi lah, jadi tuber. So kalau ada kelejek cerita kat rumah tu dah sampai timbul keluar cerut tu. Kalau kentang tu Dr. Rina, dia dah keluar banyak-banyak itu kan, dan kita kena potong dia ke macam mana? Selalunya kena potong lah, tapi kalau banyak kena potong. Kalau tak nak boleh je terus. Ambil sikit je lah dia punya tu. Lepas tu dia potong kan. Kalau nak tanam OBC tu dia selalu lambat sikit. Selalu kalau dah keluar daun baru kita pindah ke tanah. Lebih sukses lah untuk dia tercapai. Okey, ini last slide. Last slide. Alas untuk pencambahan ni biasa je, tray. Okey, tray tu kita beli. Kalau tak nak tray tu boleh pakai tray pun tak apa, orang marah. Ataupun bahan-bahan terbuang boleh guna. Boleh. Bekas telur tu lagi bagus lah. Nanti kalau dah bercampur, kita terus potong bekas telur masuk je Masuk dalam dalam tanah. sana. Oh, lagi senang ya. Lagi senang Bayar biodegradable. Lepas tu penyiram untuk air. Lepas tu biji benih berkualiti. Itu contoh je lah, minimal. Banyak lagi brand lain. Lepas tu tanah, tisu atau kapas basah. Okey. Kalau tak nak guna tanah terus, kita nak cambah dalam poti tray tu macam ni kan. Tisu lah. Macam ni boleh, atau kapas boleh je kan.
Lepas tu baru transfer kepada potting tray kita kat atas tu, masukkan dalam tanah kita lah. Okey. Kalau untuk biji benih yang sangat kecil ni, eloknya kita terus dia tabur dekat tanah. Tak payahlah pakai tisu macam ni. Kalau tak kena ambil satu-satu, pakai poset. Ambil satu-satu pindah. Waktu bila nak pindah dia? Itulah. Bila nak pindah? Okey. Kalau kita biji macam kecil macam ni, selalu tak galakkan pakai tisu, terus je. Itu tak ada masalah. Kalau yang ni, biji benih macam ni, bila dia dah bercambah tu, apabila keluar akar dia atau panggil radical, kita ambil, cucuk dekat tanah. Waktu dah keluar akar ni? Ya, waktu keluar akar dah boleh cucuk dalam Tak perlu dia keluar daun lah? Tak payah. Tak perlu dulu. Kalau kita buat sendiri pakai potting tray. Okey. Kalau kita daripada potting tray tu, kita terus tumbuhkan biji benih ni, bila masa kita nak pindah kepada tapak semayan kan, apabila keluar sekurang-kurangnya lebih daripada 2 daun, maknanya kena ada 3 atau 4 daun, baru boleh kita pindah semua tu masuk ke dalam tapak semayan. Kalau kecil sangat nanti dia mati. Dia baby kan. Okay? So teknik tu macam-macam orang buat lah, tapi selalunya banyak. Kalau kita ada tersilap sikit kata, tak ada masalah lah. Okay? So I think itu saja. Ada soalan? Ada soalan? Thank Sebelum you. kita keluar, you guys nanti pasti apa yang saya cakap tadi, lepas habis sesi ni kita keluar, kita buat practical, you akan dapat germination tray you bertanggungjawab untuk pastikan you dapat pokok tu dan kita akan datang sini tanam semula within 3 or 4 weeks time. So you kena jaga anak you, baby you dalam lubang-lubang tu, balik-balik bilik, pastikan hidup. Sehingga because I am relying on you. Saya bergantung kepada you all semua. Okay?